Oke, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang hadir dan menonton video live kita pada malam ini. So, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zuhelmi ataupun boleh panggil dengan panggilan Amy. Okay, kami daripada Mekabotik lah, Mekabotik dan juga Tingkat Space. So, hari ini malam ni kita akan buat sedikit sharing lah berkaitan dengan Line Tracer Robot. Okey. So sekiranya anda ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa benda nak tanya, just drop je dekat bawah, just tanya je, nanti kita akan cuba jawab lah mana kita boleh jawab lah. Okey. So kita mungkin akan ambil masa lebih kurang dalam setengah jam ke 40 minit. So sama-sama kita sekejap saya nak share terus screen. Okey, baik. Okey, Wan, clear kan? Okey kan? Okey, baik. So malam ni kita akan buat sedikit sharing lah sebenarnya. Kita sebenarnya nak share je. Kalau boleh hari-hari kita nak buat sharing yang mana uh, benda ni benda yang mungkin ada yang baru nak tahu ataupun baru nak menceburi dalam bidang ataupun um, hobi lah ataupun hobi ataupun dalam kita panggil apa line tracer ni lah. Okay. So malam ni kita akan masa sikit lah. So jangan lari, sila duduk dan jangan lari. Okay, baik. Okay. So hari ni kita akan cerita pasal Line Tracer lah. Sebab sebelum ni minggu lepas ataupun beberapa episod yang part yang terdahulu kita sebut pasal semua robot lah kan. Okay, so sekarang ni kita cerita pasal Line Tracer. Okay. So Line Tracer ni dia nama banyak sebenarnya. Dia ada Line Follow, ada Autocar, ada apa lagi? Macam-macam nama lah, AGV ke. So semua tu nama-nama yang merujuk kepada Line Tracer jugalah ataupun kita tak tahu nama siapa yang paling top tapi Line Tracer tu macam dia follow line lah. Itulah. Okay, so kita akan intro lah berkaitan dengan Line Tracer. So mungkin siapa yang nak tahu apa itu Line Tracer tu dengan bahasa mudah kita boleh kata robot yang ikut jejak lah ataupun dia follow dia punya line. Maksudnya kita dah ada sensor ataupun kita panggil array sensor di mana sensor tu akan bertindak untuk melihat ataupun sense dia punya jalan lah. Macam ada line tu hitam ke ataupun line tu putih atau hitam ke. So dia akan kita panggil scan dan benda tu dia proses. Maksudnya kita ada microcontroller yang untuk proseskan dia supaya dia maintain untuk follow dia punya line lah. Okay. So itulah bahasa mudah lah mungkin kita boleh kata. Okay. So line ataupun kita panggil line follow lah ataupun kita panggil LF. So dia ada banyak sebenarnya dia punya task-task yang biasa kita tengok. Okay. So yang pertama sekali ialah kita panggil macam normal lah ataupun kita panggil macam close loop ataupun looping. Okay. So close loop ni macam track dia simple je. Maksudnya kita follow line je. Maksudnya tak ada simpang, tak ada dia punya bukit, tak ada dia punya halang-halangan. So dia kira macam normal je. So dia jalan je. Okay, so itulah kita panggil macam normal lah. So maknanya kalau robot tu dia diprogram untuk jalan je, dia boleh jalan terus. Okay. Dan kedua adalah macam maze. Maze ni mungkin jarang lagi lah ataupun tak banyak sangat game pasal maze. So maze ni lebih pada dia macam dia lalu kepada satu peta ataupun dia punya track dia dan dia perlu scan dulu dia punya track dia. Okay, dan bila track tu di scan dan robot tu boleh bergerak dengan pantas untuk sampai ke point yang ditetapkan. So benda ni bukan kita dah fix program. Dia sebenarnya dia scan dulu. Dia jalan dekat semua jalan, dia akan check dulu jalan mana yang macam jalan mati ke. So dia akan elakkan jalan tu. So benda-benda game ni dia memang kita kata lebih pada programming lah. So memang dia sangat kata level programming dia lagi tinggi lah. Okay, dan yang ketiga adalah lebih kurang macam gripper ataupun actually kita panggil macam task lah, task line follow lah. Dia bukan gripper tapi gripper tu adalah task dia lah untuk pegang satu benda ataupun pindahkan satu barang ke satu tempat ke satu tempat. Okay, sama juga macam mungkin ada yang biasa tengok dia padamkan api. Okay, task dia adalah untuk padamkan api ataupun dia panggil fire fighting robot ataupun fire
fire rescue. Fire rescue robot. Okay. So dia menggunakan line follow untuk jadikan satu task untuk padamkan api. Okay. So banyak sebenarnya task untuk line follow ni. Okay, so komponen yang penting lah. Okay, so bila kita nak masuk pada line follow ni, kita kena tahulah komponen-komponen yang perlu ada dalam line follow tu lah. So, yang basically kita tahu microcontroller lah. Sama ada siapa yang biasa dengan Arduino, Microbit ke, PIC ke, EV3 ke, apa lagi? M-board ke, semua tu itu dikategorikan microcontroller yang boleh digunakan untuk jadikan robot tu line follow lah. Okay, dan bila kita dah ada dia punya microcontroller ataupun kita panggil dia macam otak dia, so kita kena adalah motor dan juga motor driver lah. So motor driver ni untuk menggerakkan tayar supaya robot tu bergerak mengikut dia punya track. Okay, ketiga kena ada tayar lah. Kalau tak ada tayar tak bergerak lah kita tu kan. Okay, keempat kita kena ada bateri. Dan kelima kita kena ada line sensor lah. Okay, line sensor ni anda boleh dapatkan daripada 2-3 channel hingga ke 14 channel. Ini bergantung pada sensor yang ada kat pasaran lah. Tapi kebiasaannya orang akan pakai 5 hingga 8 channel je. So dia jarang lah kita akan nampak dia pakai sampai 20 ke 30. So memang jarang lah. Tapi lagi banyak, lagi precise. Bila precise tu dia punya pergerakan tu lagi cantik lah kita kata. Okay. So saya tunjukkan microcontroller. Okay, mungkin dah biasa tengok. Okay, so microcontroller anda boleh gunakan apa-apa je. Dia tak terhad kepada robot. Maksudnya yang EV3 pun boleh buat line follow juga. Macam tu. Okay. Motor dan juga motor driver lah. Okay. So motor ni kita boleh kata part yang penting jugalah untuk pemilihan. Contohlah kita ambil motor. Kalau anda biasa tengok motor yang besar-besar lah. So bila main line follow ni dia tak sesuai motor yang besar. So bila besar ni dia akan buatkan robot tu tinggi. Bila tinggi dia punya kita panggil center of gravity dia akan naik lah. So bila robot tu nak bergerak laju dia akan ada dia punya momentum lah, inertia dia semua. So akan buatkan robot tu kurang untuk stabil. Okay, so kita recommendkan siapa yang nak buat line follow sendiri ataupun robot sendiri, gunakan motor yang kecil. Jangan guna motor yang besar lah. Paling besar saya rasa, okay, contoh dalam gambar ni, kita ada motor macam TT motor lah kan. Okay, so motor TT ni sebenarnya dah kira hampir nak ke besar. So kalau besar daripada TT ni kira dah kira besar motor dia. So kalau boleh elakkan gunakan motor yang besar-besar lah. Okay, dan kalau kita tengok dekat, sekejap saya keluarkan, mana marker dia. Okay, so kalau kita pakai motor yang N20 ni, okay, motor ni kira berkata paling ramai guna lah. Sebab motor ni dia boleh dapat dan boleh dapat ataupun dia punya putaran dia boleh capai hingga 1000 ke 2000 RPM. So maksudnya motor tu dia boleh pusing laju lah. Bila pusing laju, robot pun akan boleh bergerak laju. So kalau kita nak cari motor, anda boleh cari motor ni je banyak. Motor ni hanya murah je. Saya rasa dalam RM20 ke RM30 pun dah dapat dah motor ni. Tapi anda kena cari spek yang lebih kurang 1000 RPM hingga 2000 RPM. So motor ni dengan kelajuan ni yang sangat sesuai lah untuk anda buatkan apa-apa task lah. Tapi kalau anda cari yang lebih kurang 300 RPM, itu kita boleh kata agak slow lah. So yang lain-lain motor ni semua motor yang merujuk kepada RPM yang tinggi lah. Okay, tapi kalau motor TT ni, dia lebih kurang 140 RPM. So 140, dia walaupun dia nampak slow, tapi sebabkan dia pakai tayar yang besar, dia akan nampak lebih laju lah sebab kita dah besarkan dia punya perimeter tayar tu. Okay, tapi kalau kita pakai motor kecil ni, kita kena pakai tayar yang kecil supaya dia punya spek tu tak lari lah. Macam tu. Okay, kalau siapa yang mungkin biasa sebelum ni pakai dengan motor kuning, anda boleh pergi upgrade kepada motor biru ni. Okay, so motor biru ni dia boleh capai RPM lebih kurang dalam 5 ke 600. So kalau motor tu dia, kalau mungkin anda dah try motor kuning ni tak berapa laju kan, anda boleh try motor biru ni, dia punya kelajuan tu akan lebih tinggi lah daripada yang biasa lah. Okay, contoh yang bawah ni pun sama juga, cuma bila dia spek dia lebih kurang kecil juga, cuma dia ada punya apa kita panggil features yang lebih bagus lah. Mungkin torque dia lagi tinggi, speed dia lagi tinggi, macam itulah. Okay, so itu pasal motor. Okay, sekarang ni pasal tayar. Okay, so tayar yang sesuai adalah tayar yang cukup mencengkam lah. Maksudnya dia punya pergerakan tu yang mencengkam jalan dia tu supaya
robot tu tidak, kita panggil apa, sliding ataupun slip lah. So bila pergerakan tu cantik, dia akan buatkan robot tu senang untuk maintain dalam ataupun pandang dia punya line itulah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kebanyakannya saya akan letak gambar-gambar yang tayar yang berasaskan silikon lah. Contoh yang pertama, yang ini silikon, yang ini pun silikon, yang ini silikon, yang ini bukan, ini rubber. Yang ini rubber, yang ini rubber. Rubber, okey, ini rubber. Okey, tapi maksudnya kalau kita comparekan dua pergerakan yang menggunakan tayar biasa ataupun rubber dengan tayar silikon dia akan buatkan lagi lebih cengkam. So maksudnya robot anda bila dia nak buat pergerakan yang kita kata kompleks, so kita boleh dapatkan result yang baik lah maksudnya. Dia konsisten lah lebih kurang. Tapi kalau kita pakai tayar yang keras ataupun tayar rubber yang mungkin kita kata keras lah, tayar getah yang keras, so bila kita buat gerakan tu, dia kemungkinan boleh slip. So bila dia slip tu, dia buatkan kita kejap-kejap okey, kejap-kejap tak okey. So masa benda tu dia akan tak konsisten. So bila tak konsisten tu, kita buat try kali pertama okey, tiba tengah game tak okey. So kita kena tengok juga pemilihan tayar tu kena bersesuaian lah dengan kita punya task tu lah. Okay, so line sensor. Okay, so line sensor ni macam saya beritahu lah, anda boleh dapatkan daripada 3 channel hingga 14 channel. Tapi kebanyakannya orang pakai 5 ke 8 lah. Okay, kebanyakannya orang akan pakai yang 8 macam ni, 8 channel. Yang ini pun 8 channel. Okay, okay. So yang ni saya macam nak recommend lah, siapa yang nak buat line follow tu, boleh pakai yang ni. Ini Maker Line daripada Cytron. So yang ni pun lebih kurang berapa lah, saya tak ingat lah. Dalam 30 lebih ke 40 lebih macam tu. So sensor ni sebenarnya kita pernah try dan actually dia quite good lah. Bagus juga. Dia ada calibration dan sensor ni pun bila dah pakai 5 sensor pun dah cukup sesuai untuk buatkan dia robot tu bergerak dengan baik lah. Tapi kalau anda pakai sensor yang biru yang bawah ni tengah ni, so sensor ni sebenarnya dia tak berapa sesuai sebab satu jarak dia terlalu besar. Lepas tu dia punya signal tu tak berapa stabil. Sebab kita pernah pakai dalam yang sensor macam ni. Tapi kalau boleh elakkan lah. So kalau boleh anda pakai yang macam warna merah ni ataupun yang sebelah kanan ni lah. Ataupun yang macam bawah ni sama juga. Ini pasal Cytron. So siapa yang nak buat robot tu, anda boleh dapatkan lah barang-barang ni semua memang sangat mudah sebenarnya. Simple je. Okay. So yang ni pun dia dah kira dah ada built-in something lah. So siapa yang dah try mungkin dah tahulah apa dia punya kelebihan dia lah. Okay. So itulah berkaitan dengan barang-barang ataupun komponen penting yang dalam line following car ataupun line tracer. So saya nak share sedikit, mungkin baru ada yang baru masuk ataupun baru yang tak tahu lagi ataupun mungkin first time lagi dengar pasal line tracer. Okay, so kita sebenarnya, bukan kita lah sebenarnya, kita nak share satu event yang tengah on the way lah ataupun tengah datang ni, iaitu kita panggil Petrosign RBTX Challenge. Okay, so Petrosign ni dia kita boleh kata game yang paling besar lah. Kalau dalam Malaysia ni kalau dia buat game ni, kita kata game dia paling besar lah. Dia paling besar tu kira penyertaan dia pun paling ramai, dia punya pelibatan dia pun memang event dia kira kata besar, sangat besar. Compare dengan event-event lain. So event ni kita boleh kata event tahunan yang ditunggu-tunggu. Okay, so macam biasa dalam tahun ni semua dibuat secara online. Okay, so siapa yang nak dapatkan rujukan lanjut, anda boleh pergilah dekat dia punya website petrosan.com.my ataupun anda boleh pergi kat page dia lah, Petrosan di Discovery Center. Okay, so dalam pertandingan ni ada tiga kategori, tiga jenis pertandingan yang dipertandingkan lah. Yang pertama ialah line tracer, yang kedua adalah robot sumo dan yang ketiga adalah innovation. So anda boleh tengok lah, maksudnya siapa yang mungkin lebih pada robot sumo, anda boleh join robot sumo lah. Dan siapa yang lebih pada line tracer, anda boleh join line tracer. Okay. Tapi malam ni kita nak cerita pasal line tracer saja. Sebab kita tak nak cerita pasal robot sumo sebab robot sumo dah cerita dah itu kan. So kita nak cerita pasal line tracer je. Okay. So anda boleh pergi ke website Petrosign. So kat dalam ni adalah dia punya detail dia. Anda boleh dapatkan rujukan dari segi dia punya rule dia punya track dia semua. So anda boleh dapatkan dan anda boleh rujuklah pada dia orang lah. Tapi kalau siapa-siapa nak tanya pasal RBTN ni dekat saya pun tak ada masalah. So far saya pernah join daripada, tak ingat lah starting dia buat bila. 17 ke 18, 2018 ke 19. Sorry.
Biasa 17 ke 18 macam tu lah. So saya dah join 2 kali lah kiranya. Okay, so siapa yang join ni kira memang bagi saya starting yang bagus lah bagi siapa yang baru nak mula lah. Sebab pendaftaran dia pun free dan okay, dia punya price pun best jugalah. Siapa yang nak tahu lah harga price dia berapa, so nanti kita share. Okay, so kategori line tracer dia ada 3 kategori yang dipertandingkan lah. Maksudnya daripada line tracer tu dia dah pecahkan lagi. Sebab yang tu yang kita kata best dekat line RBTN ni, sebab dia tak ada kita kata satu kategori line tracer semua boleh join. Maksudnya semua peringkat umur ataupun semua peringkat sekolah boleh join. So nanti tak fair lah bila sekolah rendah kena fight dengan ataupun kena challenge yang sama dengan sekolah menengah. So kat sini dia orang dah pecahkan dia. Okay, so kita ada kategori junior, advance dan juga open. So siapa open ni kepada siapa-siapa yang mungkin dah bukan budak sekolah ataupun dah keluar daripada bidang ni tapi masih teringin lagi nak join, so boleh masuk pada open lah. Okay, so kita akan share sedikit lah maklumat ataupun info berkaitan dengan setiap kategori yang ada ni. Okay, so tapi yang dah perlu tahu lah, dia adalah event ni adalah full ataupun kita panggil virtual. Maksudnya tak ada langsung perjumpaan lah. Maksudnya kena jumpa dekat dia punya HQ ke semua tak ada. Dia tak ada buat event yang fizikal. So semua online gitu. Okay, cuma anda ketahui lah fasa-fasa ataupun dia punya stage, iaitu stage yang pertama adalah registration dan juga video submission. Okay, so maksudnya daripada 10 Jun yang starting dia dah buka sehingga 15 September nanti, anda perlu register online. Okay, tapi bila anda perlu register tu, anda kena submit video juga. Maksudnya anda tak boleh register sajalah, anda kena submit video supaya video tu dia akan ambil sebagai anda punya first task. So first task dia adalah, so kalau contoh semua anda kena tolak something object dalam masa berapa, ada 3 objek, anda kena tolak dia. So kalau anda lepas tolak, okay, anda boleh hantar video tu. Tapi kalau anda hantar video yang mungkin robot tak bergerak apa semua, yang tu saya tak sure lah, sebab dia mungkin dia akan buat tapisan semua tu. So siapa yang, saya rasa boleh kata siapa yang dapat tolak kotak ataupun keluarkan objek tu pun dah kira saya rasa boleh masuk je sebenarnya. Okay, so maksudnya anda kena training ataupun kena belajar semua tu daripada sekarang ataupun sampailah 15 September, dan anda kena submit dia punya video lah supaya benda tu akan dapat dekat bahagian orang Petrosign dan dia akan buat tapisan. Okay, so daripada yang masuk tu semua, dia akan pergi ke virtual qualification. Okay, so maknanya dalam qualification tu dalam bulan 10 ke 11 tu, dia akan ambil top yang qualified lah daripada setiap nation, maksudnya daripada setiap negeri. So maksudnya kalau anda mungkin daripada negeri Johor, tiba-tiba tak ramai hantar kan, so mungkin anda ada peluang untuk wakil daripada setiap nation lah. So benda ni memang dia kata benda ni dia akan evaluate by panel. So maknanya anda macam kena stream lah, sebab benda ni macam umpama anda completekan ataupun demo anda punya task tu secara macam Google Meet lah, macam kita Google Meet ni, saya tengok, okay, dia anda run, okay, saya akan record ataupun dua-dua akan record. Okay, then bila kalau lah tiba-tiba time tengah video ataupun live stream tu robot anda problem, so kira maka waktu tu anda mungkin akan jadi zero lah ataupun robot rosak ke semua. So benda tu memang akan effect lah. So kena make sure yang robot anda dalam keadaan baik dan jangan terlalu push sangat lah, sebab bila anda push sangat, contohlah dia berikan masa ada 5 minit tapi anda buat satu task dah complete, tiba-tiba anda nak buat juga 2 ke 3, so anda rasa macam mungkin anda dapat masa 13 saat, tiba-tiba anda rasa nak juga dapat 12 saat. Tapi sebenarnya anda boleh merugikan, iaitu anda boleh tiba-tiba buatkan robot anda boleh rosak. So bila ada next punya stage nanti akan jadi bukan masalah lah nanti. So anda kena jaga betul robot anda dan jangan terlalu lasak sangat lah. Okay, so siapa yang daripada qualification ni dia akan ambil dan akan tapis lah, dia akan pergi ke virtual grand final lah, yang tu bulan 12. So kira yang ni kira yang paling final lah. Siapa yang mungkin dia, saya rasa mungkin tak sure lah berapa banyak dia ambil, tapi since dia online mungkin ramai lah dia ambil kan. So daripada top yang finalis tu, dia akan buat macam konsep yang sama juga, cuma task yang berbeza, dan
Dia akan rekod lah siapa yang paling dia dapat markah tinggi dan juga masa yang paling pantas lah. Okay, so itu untuk virtual. So maksudnya anda kena spend masa daripada bulan 9 sampailah bulan 12. Tapi actually dia tak perlu pun anda spend setiap hari, tapi mungkin anda kena allocate lah masa yang sesuai, mungkin hujung minggu dan mungkin pada masa lapang lah. Okay, so price dia. Okay, so sebab dia price dia antara yang kita kata price dia best tau. Sebab nombor satu dia pun boleh kata orang kata orang kata tinggi jugalah. Tapi saya tahu lah kenapa tahun ni kurang sikit kan. Tapi kalau ikutkan dulu waktu saya 2018 rasanya, price dia nombor satu 3,000. So kat situ dia orang kata ada pembangkit semangat lah. Tapi sekarang ni ada juga masih ada. Dan benda tu pun boleh jadikan satu target ataupun bonus lah. Sebab kita main ataupun kita join world competition ni kadang bukan sebab hadiah, tapi kita nak tengok pengalaman kita ataupun kita nak berikan pengalaman pada mungkin junior-junior ataupun budak-budak yang kita bawa. So kita nak bagi dia orang semangat ataupun pengalaman yang baru bila dia orang join kepada competition. Sebab benda ni bukan kata sekali je dia akan ada banyak kali. Jangan risau, dia bukan setahun sekali je dia akan ada game lain pun akan ada nanti. So anda jangan risau lah, kira hujung tahun memang akan ada keluar banyak game nanti. Okay, so kira siapa yang nombor satu dia dapat lah dia punya hadiah dia untuk setiap kategori yang dia pertandingan lah. Okay, so siapa yang join junior ada, dia join advance ada, dia join open ada, tiba-tiba mungkin rezeki dia ada, so dia boleh lah bawa something. Okay, dan juga dapat lah CJ semua kan. Okay, so tapi anda jangan risau lah, hadiah ni bukan kata kita kata dia bonus. So mana anda kena buat yang terbaik sebab bonus tu datang bila-bila masa je. Kadang bila anda tak menang pun tiba-tiba mungkin ada cikgu belanja, cikgu bagi something ke. So sebenarnya itu pun bonus ataupun kita panggil prize yang anda dapat lah sebab anda mungkin dah kita panggil berikan komitmen yang terbaik lah walaupun mungkin rezeki bukan memihak pada anda. Okay, so itulah berkaitan dengan prize, tapi jangan ambil benda tu serius sangat lah. Sebab prize menang dapat lah, tak menang tak apalah, boleh cuba lagi. Okay, so part 1 saya nak ceritakan berkenaan dengan robot specification untuk tiga-tiga kategori lah, iaitu junior, advance dan juga open. Okay, so robot tracer, okay, ataupun dia panggil junior kategori. Yang ini bila kita sebut junior ni, maksudnya budak-budak sekolah lah, budak sekolah rendah. Okay, so bila budak sekolah rendah ni daripada 6 tahun hingga 12 tahun. Okay, so 6 tahun tu maknanya tadika lah. So kira budak tadika pun boleh join asalkan dia faham lah cara nak buat benda ni kan. Okay, so apa yang perlu dibuat dalam junior kategori adalah anda perlu program robot dan bergerak mengikut line yang diberikan dan juga melalui semua checkpoint yang diberikan ataupun checkpoint dia lah. Sebab checkpoint ni dia akan berubah mengikut level. Maksudnya bila task ataupun level kedua ataupun next punya fasa kedua, dia akan ubahkan checkpoint lah. So anda perlu ubah program anda untuk lalukan robot anda pada semua checkpoint tersebut. Okay, dan siapa yang masa yang paling cepat dia akan dikira menang lah. Sebab bila dah complete checkpoint tu, dia dah mungkin dapat markah yang sama dengan orang lain kan. Tapi lepas tu dia akan tengok lah masa siapa yang paling kita panggil apa, cepat, dia akan menang lah. Okay, so robot dimension 20x20, tinggi tak tinggi, tapi selalunya orang akan buat rendah je lah. Okay, sensor dia ada limit, sensor dia kena ada 5 sahaja, maksimum. Tak boleh ada 6, tak boleh ada 8, tak boleh ada 14, so dia ada 5 sahaja maksimum. Tapi kalau nak pakai 3 pun tak ada masalah. Okay, dan ada satu lagi yang perlu ada ataupun wajib ada, dia perlu equip ataupun ada onboard display. Maksudnya dekat atas robot tu anda kena ada satu LCD display ataupun apa-apa something yang boleh displaykan nombor ataupun stopwatch dengan betul lah. Sebab dia adalah tujuan bila dia runkan robot sampai ke starting dan sampai ke end, so dia akan masa tu akan berhenti dan dia akan check dengan kita punya visual ataupun macam handphone lah, kita gunakan virtual handphone dan kita akan check sama tak dia punya timer dia. So kalau timer tu dia akan lebih kurang sama, so dia akan tengok lah pada juri, dia akan ambil yang dekat handphone ataupun yang dekat robot. So kira benda tu wajib ada. So kalau robot tak ada, boleh kata masalah lah. Mungkin tak sure lah dari segi markah macam mana, tak sure lah.
Okay, so untuk robot tracer junior. Okay, so task dia macam saya beritahu tadi. So task dia adalah kena lalu semua checkpoint. Okay, so nak kata senang tu boleh kata senang, tapi susah tu pun boleh kata susah. Sebab anda perlu lalu checkpoint yang kita boleh kata kecil. Dia jalan dia pun halus je. Dia bukan dalam 10 ke 12 mm je dia punya track ataupun line dia tu. So anda perlu lalu dekat semua checkpoint yang ada ditanda warna hijau ni. So anda perlu lalu dan anda perlu complete sampailah anda boleh balik ke garisan penamat lah. Okay, so nak lalu benda ni semua kena gunakan program lah. Okay, so mungkin kita nak share sedikit video untuk mungkin anda nak tengok pergerakan robot yang bergerak mengikut apa kita panggil, robot mengikut track lah yang untuk junior kategori. So kita akan tontonkan video. Okay, Wan boleh play. Okey, baik. Itulah video yang kita boleh tunjuk lah. Kita just nak demo macam mana robot tu boleh bergerak mengikut dia punya line dan dia kena pergi kat checkpoint dia lah. So itulah pergerakan dia. Yang mana yang robot ni kita gunakan robot tuah mini robot. Okey, kalau anda perasan tadi dekat atas dia punya badan dia ada satu kita panggil timer. Macam ada satu extension tu. Okey, itulah timer dia. Maksudnya kita kena displaykan timer tu dan bila robot tu bergerak, timer tu pun bergerak. Sampailah dekat hujung, timer tu akan berhenti. Dan kena tunjuk kat robot lah. Okay, itu part untuk video punya submission lah. Okay, dan siapa yang tak ada, mungkin tak ada robot ataupun tak ada timer tu, so dia kena wujudkan timer tu. Sebab dia memang dah dia adalah salah satu dia punya syarat lah ataupun dia punya peraturan yang ditetapkan, mana kena ada screen kat atas tu. Masa lari-lari ke tak lari ke itu tolak dulu, tapi kena ada. Kalau tak nanti saya tak pasti kalau tak ada timer tu dikira disqualified ke ataupun tolak markah ke, kita tak sure lah kan. Okay, baik. So seterusnya kita pergi ke robot tracer iaitu advanced category. Okay, so advanced category ni dia dah pergi ke peringkat atas lah, maksudnya daripada primary ke secondary lah. Okay, so untuk budak-budak sekolah menengah lah, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okay, so dia orang perlu program ataupun robot tu dia boleh bergerak dekat semua tempat lah dia punya game field tu, dan dia kena completekan specific mission ataupun ada task dia. Okay, so mission dia adalah untuk shift ataupun dia nak kena alihkan cube one by one from one tower ke another tower ataupun dia panggil target tower. So dia ada daripada macam kalau nak tengok nanti ada track dia, ada huruf A, B, C. So mungkin daripada A tu dia kena pindah ke B. Macam tu. Okay, so daripada highest point dan juga masa yang paling tinggi dia akan masa paling cepat dia akan dikira pemenang lah. So robot yang dimension yang sama juga 20x20 dan sensor 5 lah, dia memang spesifik 5 juga. Okay, so boleh kita tengok lah macam mana task dia. Okay, so task dia sebenarnya saya dah try dan benda tu pun agak mencabar jugalah sebab dia ada dia punya sequence yang anda perlu kena ingat lah. Okay, so mission dia adalah cube lah. So kena cube. So cube tu anda kena print sendiri. Okay, so anda boleh print benda tu dekat atas kertas A4 lah. Dan anda kena make sure berat cube tu adalah 350 hingga 400 gram.
Mana ada tak boleh ringan, ada tak boleh terlalu berat. So itu dia punya range dia lah. Lepas tu ada dia punya warna lah, ada merah, kuning dan juga hijau. Okay, so saya mungkin bagi share sikit siapa yang nak buatkan kotak ni. Anda boleh tengoklah tips saya tulis kat sini. Okay, anda boleh print kertas design tu ataupun yang cube tu dekat atas kertas warna yang biasa. Maksudnya sebab dia perlukan ketebalan ataupun berat yang lebih kurang berat jugalah. Kalau kita print atas kertas A4 biasa, tak dapat dia. Mungkin dalam 2 gram saya rasa kalau kertas A4 biasa. Okay. So anda print pada kertas A4 yang berwarna, tak kisahlah warna merah, warna merah, kuning dan hijau. Kemudian anda tampal dekat atas kertas A4 yang macam cardboard, yang macam yang keras-keras lah. So yang keras-keras tu, dan kemudian bila tampal, potong lah. Bila potong dia akan menjadi bentuk cube tu. Dan anda gabungan dia. So bila dia lebih keras dan berat dia pun akan lebih banyak lah. So bila dia menghampiri 300 hingga 400 tu kira bagus lah. Tapi kalau tak sampai lagi mungkin anda tambah sikit lah. Selalunya kita akan tambahkan macam kertas yang lebihan kita potong tadi tu, anda masukkan dalam kotak tu supaya dia lagi berat. Okay, so benda ni akan buatkan kotak anda tu keras. Bila keras ni tak adalah cepat konyol. So bila keras tu kira memang sesuai lah untuk anda grip apa semua dan benda tu tahan lama. Okay. Okay, so inilah kita punya game feel ataupun game feel untuk advanced kategori di mana dia menggunakan 3 ataupun 3 tempat lah ataupun tower kita panggil. A, B, C ni adalah tower sebenarnya. Okay, so ada setiap ABC ni ada dinamakan source tower, spare tower, target tower. Okay, so maknanya dia punya benda-benda tu semua dia akan label kah, maksudnya dia akan berubah-ubah mengikut level. Okay. Okay, macam anda tengok sekarang ni, ada A di bawah ni dan B dan C. Okay, so dia ada sequence dia, maksudnya A, B and C could be any arrangement between 3 tower tersebut. Okay, so maknanya dia gunakan arrangement 1, A tadi akan jadi source tower, B akan jadi spare tower, C akan jadi target tower. Okay, ataupun arrangement 2, dia akan jadi A, source tower, B target, C spare. Sama lah kat sini. So dia ada 6 jenis ataupun 6 arrangement yang anda perlu tahu yang akan anda akan jumpa. Sebab untuk yang submission video ni, yang video untuk sebelum anda kena submit sebelum 15 bulan, anda kena buat submission yang menggunakan arrangement nombor 2. So kat sini pun dia dah mention dah kat sini. Arrangement source, B ada target, C ada spare. Maksudnya kat sini adalah source, asal dia robot kat sini, dia punya block kat sini dan anda perlu submit pergi ke sini. Okay. Okay, so inilah maksudnya daripada, okay, sebelah kiri source tower, anda perlu hantar kotak tu ke target tower. Okay, so anda perlu ingat cara nak letak dia adalah kedudukan yang sama. Maksudnya hijau paling atas, kuning dan merah. So macam mana anda nak pindah dia kat sana? So anda kena ada satu benda iaitu kita panggil, okay, maksudnya anda kena pindah ke sana dengan kedudukan macam ni. So macam mana kita pindah? Ni dah macam game Robocon sebenarnya. Dia dah macam pegang grip barang semua kan. Tapi anda perlu ingat, okay, saya ulang balik daripada awal tadi. Dia ada mention dekat sini. Mission to shift all cube one by one. Bermakna anda hanya boleh alihkan kotak tu satu persatu saja. Tak boleh angkat 2, tak boleh angkat 3 terus, lepas tu pindah sana, tak boleh. Anda kena alih satu-satu dan ada dia punya sequence dia. Okay, contoh kita ambil yang ini, yang arrangement 2 ni. Okay, ini adalah arrangement dia ataupun susunan yang perlu anda buat. Okay, so dari start ni dia akan ada dekat source tower. So anda perlu ambil merah ni pergi ke target tower, letak kat sini. Okay, kemudian daripada kuning yang ada kat sini, anda perlu pindah pergi ke sini. Macam ni lah, contoh kat sini, ni pindah ke sini. Okay, so hijau atas ni kan. Okay, so hijau ni anda, dia tukar ni dulu. Okay, so anda perlu pindah merah ni pergi ke spare tower. Okay, sebab apa? Sebab kita nak yang hijau ni paling atas dekat target tower. So barulah dia pindah target tower, hijau ni pergi ke target tower paling atas. Okay, so maknanya sequence untuk warna untuk hijau ni dah betul lah. Okay, dan kemudian anda pindahkan merah ni, yang merah ni pergi ke sini untuk sebab anda nak pakai warna kuning ni nak letak dekat bawah hijau. Okay, dan seterusnya anda pindahlah kuning ni pergi ke sini. Okay, dan anda ulang juga sama, pindah kat sini. So jadilah warna yang
starting yang dekat source tower tu, dekat target tower, warna yang sama. Okey, tapi anda perlu ingat yang anda perlu ikut without violating the sequence of arrangement. Mana anda kena ikut dia punya arrangement tu juga. Anda tak boleh kata anda nak main letak-letak sana, tiba tarik sana, tiba anda rasa macam masa paling cepat kan. Tak boleh. Anda kena ikut dia punya arrangement dia supaya benda pergerakan tu benda yang sama lah maksudnya. Okay, anda tak boleh lah skip dia. Okay, baik. Okay, itulah berkaitan dengan ni lah sequence ataupun dia punya kita panggil ni adalah tower Hanoi sebenarnya. So anda perlu transfer tower tu pergi ke tower target ataupun target tower. Okay. So so kita akan tunjuk sikit video yang kita dah buat. Actually benda tu pun kita pun tak complete lagi. Tapi kita dah boleh buat cubalah untuk gridkan something supaya benda tu boleh dijadikan satu task yang boleh kata boleh grid and pick and place lah. Okay, so sama-sama kita cuba tonton video. Okey, baik. So anda tengok kan, maksudnya robot yang kita tunjuk tu dia kena grip barang tu ataupun blok cube tu, dan daripada situ dia kena transfer ke satu tempat lah. Tapi sekarang ni saya tunjuk adalah dia pergi transfer daripada tower A pergi ke tower C tak saya. So dia kira tower B, sorry. So kira benda ni kira kita nak tunjukkan dia robot tu kena buat task dia dan perlu mengikut jalan dia sampai ke point yang kita panggil sequence yang betul lah. Okay. So itulah berkenaan dengan kita panggil advanced category yang mana task dia pun boleh kata agak rumit jugalah. Maknanya kalau anda tengok dia punya sequence pergerakan ni, so anda akan ada 7 kali angkat barang. Daripada satu ni pergi sana, 1, 2, 3 sampai nombor 7 tu anda akan ada 7 kali movement untuk mengangkat barang. Okay, so maksudnya cara macam mana anda nak kena buat adalah anda kena set lah macam programkan dia supaya daripada sini kita setkan sebagai contoh A1, sini kita buat B1. So anda tahulah kalau pattern untuk A1 pergi ke B1 macam mana. So anda kena lalu benda kat sini, anda kena buat apa. Okay, kalau macam kat sini A3, contoh A3 nak pergi ke B1. So anda kena plan macam mana pattern ataupun corak pergerakan dia daripada A3 sampai ke B1. Okay, so siapa yang dah nampak ataupun benda ni, sebenarnya anda dah boleh buatkan satu kita panggil macam library ataupun satu skema yang anda boleh guna. Maksudnya kalau anda dah ada skema untuk A pergi ke B1, so anda dah boleh simpan benda tu, bila anda nak pakai baru anda panggil ataupun anda guna. So maknanya anda boleh akan ada nanti A1 pergi ke C1, A1 pergi ke mana-mana lah, tak kisah. So anda kena buat dia punya ataupun anda kena rangka dulu dia punya pattern tu supaya bila ada task yang disuruh untuk C1 ke A1, anda dah ada dah benda tu. So cuma kena buat kerja sikit lah, anda kena buat banyak kali ulang kaji semua dan kena tengok dia punya performance lah. Okay, so sama juga macam ni, jangan terlalu push robot kerana pada pendapat saya lah, untuk game ataupun video yang pertama-tama ni tak perlu terlalu laju. Maksudnya anda walaupun mungkin anda rasa robot anda laju ataupun robot anda mampu untuk laju, sebenarnya tak perlu pun sebenarnya bagi saya, sebab anda hanya perlu complete task supaya anda masuk ke pertandingan. Supaya itu yang lagi penting daripada anda terus nak push laju tiba game fasa kedua tengok robot anda rosak ataupun motor pecah lah semua, tayar koyak ke semua, bateri rosak ke semua, kat situ anda merugikan diri sendiri lah. Tapi bagi saya anda boleh bergerakkan robot tu secara dan stabil dan juga tidak terlalu laju, tidak terlalu slow. Supaya anda boleh kena aim iaitu complete task. Sebab kalau mungkin dia laju tapi mungkin dia akan ada masalah dekat benda lain, tapi anda complete task. Berbanding dengan dia mungkin dia tak complete task tapi
anda complete task. So maka anda akan lebih tinggi daripada dia. Sebab dia akan check dulu point paling besar, paling tinggi dan diikuti dengan masa lah. Okay. So jangan terlalu rush ataupun jangan terlalu gopoh-gapah. Just santai je supaya anda faham dulu macam mana. Bila dah pergi final tu, barulah anda boleh pergi all out macam tu. Okay, itu untuk advanced category. So sekarang ni adalah robot tracer. Okay. So robot tracer ni, sekejap tengok macam ni. Okay, so siapa ada tanya apa-apa boleh tanya je. Nanti kita akan ada tukang yang, ada orang akan tukang komen. Saya tak komen pun, akan ada orang tukang komen. Okay, so kalau ni untuk robot tracer, dia ada open juga. So open ni dia open pada semualah, tak ada limit umur. Siapa yang mungkin dah tinggal lama kan pasal line follow robot ni, tiba-tiba dia nak join, mungkin anda boleh join sebab benda ni memang dia open, tapi anda perlu belajar jugalah. Okay, so benda ni adalah simple je. Anda perlu program robot dan robot tu mengikut line yang diberikan. Okay, sorry, maksudnya yang ni salah, yang ni saya copy yang lama. So dia tak checkpoint sebenarnya. So dia akan complete bergerak pada line dia dan dia akan tengok sampai start sampai end siapa yang akan dapat masa yang paling singkat lah, maksudnya fastest timer will be a winner lah. Maksudnya siapa yang memang ni main masa lah. So memang masa ni memang sangat penting lah. So siapa yang ada robot laju tu, tapi untuk level-level ataupun fasa awal ni jangan terlalu laju lagi lah. Tapi bila dah masuk ke qualification ke ataupun final, itu memang kita all out lah. Okay, so robot dimension 2020. Okay, yang sensor ni salah. Sorry. Dia tak ada no limit. Dia no limit sensor. Sebab dia open kan. Bila dia open, tu tak ada limit lah. Buat apa ada open kan kalau ada limit. So better kena gunakan sensor yang kita kata yang sesuai lah dengan robot, dan kalau nak robot tu lebih precise, sensor pun lagi banyak lah. Okay, kebanyakannya orang akan pakai 8 biji ke atas lah. Okay, so task dia macam saya kata lah, dia akan lumba siapa yang paling laju ataupun paling cepat sampai ke garisan penamat, dia akan dikira sebagai pemenang. So yang ni memang main masa lah, checkpoint tak ada. Dia kira siapa sampai dulu, dia dikira yang top lah. Okay. Okay, so kita akan play satu video untuk anda tengok macam mana open category punya robot yang boleh bergerak. So kita sama-sama kita saksikan video. Okey, baik. Okey, itulah sedikit perkongsian berkenaan dengan robot yang dia kena lalu dekat pada track yang diberikan supaya dia dapat complete semua dia punya line tu supaya sampai ke garisan penamat lah. Maksudnya kalau dia start daripada line start tu, dia akan ambil masa dan sampai ke garisan penamat dia akan ambil rekod lah. So siapa yang paling laju tu memang kita kata dia akan naik lah, nama dia akan tersenarai pada yang paling singkat lah. Tapi sebenarnya itu bergantung pada robot jugalah. So anda kena cari buat ataupun kena hasilkan robot yang boleh stabil dan juga kita panggil laju lah jugalah kan. So kalau ada tengok video tadi tu pun itu robot daripada Ichibot 4S. So robot tu pun berkata laju jugalah, dia menggunakan sensor yang banyak. So memang dia punya pergerakan pun agak precise lah. Okay. So itu untuk open kategori. So siapa ada apa-apa nak tanya boleh tanya je. Saya nak tengok sikit komen. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, terima kasih. Okay, saya nampak Dr. Zul lah. Assalamualaikum Dr. Zulkifli. So Dr. Zulkifli ni okay, orang kuat RBTL lah. So siapa nak tanya apa-apa pun boleh tanya dia. Saya hanya share apa yang saya tahu je lah. So kalau ada apa-apa salah, minta maaf kan. Okay, harga promosi robot sumo. Okay bang, robot sumo tu dia dah lepas lah. Dah lepas dan dia punya topik lain. Tapi kita ada still lagi jual. Tapi siapa yang ada robot sumo tu boleh tengok lah. Okay, sensor tu IR. Okay, sensor tu
dia boleh pakai banyak, tapi banyak kan orang akan pakai IR lah, IR sensor, yang mana dia akan buat reflection daripada warna putih dan kuning. Kebanyakannya sensor IR yang paling panggil apa, respon time yang sangat bagus lah. So kalau ada nak pakai light sensor pun boleh, tapi IR lagi bagus lah dan juga lagi jimat dan maintenance pun senang. Macam tu. Okay, Idris Zain Abidin. Okay, abang Sifu kita ni kan. Okay, so abang apa ni, Idris ni pun dia pun power juga ni. Cuma dia otai lah. So apa-apa nak tanya dia, pergi tanya dia. Jangan tanya saya, tanya dia. Okay. So kamera boleh. Okay, kamera boleh. Dia sebab dia atas dia adalah dia kena follow line. So tak kisah anda menggunakan teknologi IR ke, guna teknologi kamera ke. Cuma anda kena, itu adalah inisiatif sendirilah. Sebab saya pernah dulu pakai untuk free scale, kita pakai line kamera. Maknanya daripada kamera tu dia scan line depan kita. Itu pun boleh. Siapa yang mungkin ada robot free scale dulu, try lah. Keluarkan balik. Siapa yang ada lah kan. So siapa yang pernah belajar tu memang cantik lah. Okay, faktor apa yang boleh bagi robot tu laju dan smooth? Okay, so laju bergantung pada speed motor juga lah. So motor anda kena dapatkan motor yang RPM yang laju lah. Macam tadi tu boleh kata RPM dia kat 2000 RPM lah. Maksudnya motor tu laju untuk pergi ke tahap yang laju lah. Tapi anda perlu ingat tau, ada satu task ataupun bukan satu task, satu peraturan yang dia mention dia tak boleh keluar ataupun dipanggil combat hull. Okay, yang tu maksudnya robot anda tak boleh, maksudnya kalau track kan, contohlah ni ada robot anda, so robot anda tak boleh keluar kat sini. So bila robot anda keluar tu, dia dikira semacam batal. So anda kena make sure robot anda dalam ni juga. Walaupun anda kat sini, anda kena make sure robot anda dalam kawasan ataupun dalam line juga. Tapi kalau anda dah keluar line tu, betul anda masuk balik semula, itu dikira batal sebenarnya. Itu saya dah tanya balik lah siapa yang ada yang dia bagi tahu. So benda tu memang dibatal. So siapa yang nak try robot laju tu, make sure robot tu dalam line jugalah. Jangan terbabas, lepas tu masuk balik, dia tak dikira, dia tak dikira lah. Maksudnya dia kira batal. So anda perlu test run ke, so anda kena slow lah supaya dekat kawasan tu dia tak terkeluar. Sebab bila anda keluar je, memang dikira batal. So kalau anda berlaju mana pun tapi keluar, tak boleh. Dia tak dikira lah. Okay, Ahmad Haikal. Okay, gripper untuk tracer. Okay, sorry. Yang tadi ada macam mana make sure kan. Okay, so okay, nak make sure robot tak terbabas kan. Okay, so maksudnya jangan terkeluar daripada dia macam ada dia punya kiraan dia lah. Tapi jangan terkeluar lah. Asalkan robot anda tu masih ada yang macam tayar dekat line hitam tu kira okey lagi lah. Tapi kalau anda terkeluar robot, lepas tu masuk balik ke semua, itu kira macam dah kira terkeluar sangat lah. Tapi yang tu mungkin anda boleh dapatkan maklumat yang tepat lagi dengan bahagian ataupun orang-orang daripada RBTS lah. So saya hanya just bagi tahu sebab tahun 2000 berapa 2019 ke rasanya. So dia menggunakan konsep yang sama juga. So maknanya kita tak boleh nak laju. Kalau laju ke anda terkeluar ke track tu memang dikira kira batal. So anda kena ulang balik semula ataupun markah anda tak dikira. Okay, so gripper untuk tracer advance berapa DOF? Okay, kita pakai satu je sebab kita just pegang dan kita bawa je. So siapa yang nak pakai gripper yang advance, dia panggil macam dia bergrip, lepas tu dia angkat tau. So bila dia angkat tu, dia buatkan robot tu pegang kotak secara atas, so membuatkan robot anda senang untuk bergerak lah. Tapi sebenarnya bagi saya sekarang ni, robot untuk pegang tu pun dah kuat, so anda boleh jalan macam anda tolak seret je. Itu pun dah cukup sebenarnya. Tak perlu sampai ke nak angkat-angkat. Tapi kalau anda ada kemampuan untuk angkat robot tu, angkat kotak tu, anda boleh try lah. Okay. Okay, tak ada apa kan. Okay, saya teruskan balik. Okay. So, itulah berkenaan dengan junior, advance dan juga open. So, siapa yang nak masuk kategori tersebut, mungkin ada anak didik ke, anak buah ke, ataupun anda sendiri nak masuk, yang paling sesuai kalau anda dah lebih ni lah, orang dah besar kan, so anda perlu sesuai pada open lah. Okay, so bila kategori open ni, anda akan jumpa yang pihak-pihak lawan yang mungkin bukan seusia anda lah. Maksudnya mungkin anda akan jumpa yang mungkin 10 tahun lagi pada anda, 10 tahun yang lebih banyak pengalaman lagi. So kalau siapa yang junior pun,
yang mungkin skor rendah nak masuk kategori open pun tak ada masalah. Tapi anda kena prepare mindset yang anda akan jumpa lawan-lawan yang bukan seusia anda. So nanti janganlah bila anda dah join open, tiba-tiba anda komplain kata tak apa lah, dia menang sebab dia besar ke, semua dah tua sangat kan. Sebab dia adalah kategori open. So maknanya anda kena tahulah kategori open memang untuk orang semua lah. So saya pun boleh masuk. Tapi tengok lah macam mana. Kalau saya rasa ada masa, saya join lah. Tapi kalau tak ada masa, saya tengok je. Sebab kita orang nak join pun letih kat mana. So better kita orang fokus benda lain je. Okay. So part 2. Okay. Selepas bila dah ada robot semua tu dan anda buatkan dia punya task ataupun task yang kita untuk submit lah. Maksudnya task yang pertama tu anda perlu provide link lah. Maksudnya macam waktu anda daftar tu anda kena provide link atau sama ada melalui Google Drive ataupun YouTube ke, yang mana pihak-pihak orang RBTX boleh akses lah video tu. Sebab nak tengok jugalah video tu kan, betul ke tak kan. Okay. Dan anda perlu namakan lah video tu. So dalam verification tu ataupun dalam video tu pun ada dia punya verification phase, yang mana anda perlu rakam juga dia punya track skill check. Ataupun kalau anda pasang dekat track tu dia ada pembaris. So kalau pembaris tu anda perlu check dengan baris yang kita pakai tu sama tak dia punya scale dia. Tapi dia adalah plus minus kan. Mungkin saya rasa plus minus 10% saya rasa. So kalau lebih kurang ke kurang sikit ke tak ada masalah lah. Okay, robot size check. Okay, ini penting juga lah sebab bila anda dah ada robot yang dah diberitahu size maksimum berapa, anda tak boleh besar daripada tu. So kalau kata 20-20, anda kena pakai 20-20 lah. Contoh kalau untuk advance. So kalau advance pakai gripper. So robot tu pun kena make sure dia punya bila dah full extend, dia kena bawah 20-20. Dia tak boleh besar daripada besar daripada 20 lah. So kalau dia kira besar 20-20, dia kira disqualified lah. Okay, robot features check ni lah. Contoh yang kategori junior dan advance, dia ada 5 sensor lah. Kalau siapa pakai banyak sensor tu, kata tak boleh lah. Dah batal lah artinya. Tapi kalau untuk open, so far tak ada masalah lah. Sebab dia memang open kan. Okay, so benda ni anda kena submit waktu anda nak daftar. So maknanya kira anda dah kena rakam video awal-awal sebenarnya. So kalau boleh, jangan rakam pada last minute. Maksudnya dah 14 hari bulan baru anda nak rakam. Tak boleh. Anda kena rakam kalau boleh. Kalau itulah first task anda yang complete, anda rakam terus. Simpan sebagai backup. Mana tahu kan tiba-tiba 14 hari bulan robot anda ada masalah sikit kan. So anda ada backup video yang mana mungkin masa dia lambat sikit daripada yang paling terbaik lah kan. So anda boleh hantar yang tu. Sebab bila dia ada masa lagi untuk ke fasa yang seterusnya. So dalam fasa seterusnya anda boleh baiki robot anda. Tapi anda janganlah bagi rosak sangat. So better kena make sure ada backup video jugalah. So setiap kali anda complete video, rakam macam tu. Okay. So itu part video ni anda kena tengok balik lah dekat dalam rule dia. Dia ada bagi tahu lah secara detail dia apa benda dia kena buat semua dan ada dia punya syarat-syarat dia lah. Okay. Dan paling last sekali part 3 lah. Part 3 ni lah virtual qualification yang mana top yang ataupun ranking yang akan disenaraikan akan di ni lah secara live streaming lah. Maksudnya dia akan macam one to one ke tak tahu lah macam mana kan. Tapi dia ada bagi game schedule. Contoh anda punya timing untuk ataupun kita panggil timing anda untuk live tu dengan panel daripada pihak RBTX. So anda kena attend waktu masa tu lah. Jangan anda pergi skip ke apa semua kan. Perlu attend lah benda tu. Ikut masa anda lah. Sebab dia akan bagi masa. Contoh pukul 10 Ahmad ni. So dia kena buat sampai habis. Kalau dia tak buat, dia kira markah kosong. Sebab dia macam tak datang. Macam tu. So anda kena ingat lah. Nanti dia berikan masa. Set jadual siap-siap. Robot pun kena prepare betul-betul. Jangan 5 minit nak game lagi, anda pergi tukar program ke, anda pergi tune sana ke, pergi tukar bateri ke. So anda akan boleh buatkan robot anda ada masalah lain lah. Tapi yang saya boleh katakan, contoh anda dah main 10 minit sebelum anda punya giliran ataupun time waktu anda punya game, jangan charge bateri. Sebab bila banyak benda ni banyak jadi, bila anda dah test, okay complete, okay cantik. Tiba-tiba waktu nak tunggu anda punya giliran, anda pergi charge bateri. Kalau nak bagi bateri tu penuh lah, contoh kan. Tapi sebenarnya bateri anda waktu tu mungkin dalam 80%. Tapi anda bila anda pergi charge, pergi bagi 100%, dia buatkan robot anda nanti akan ada different daripada segi timer dia, dari segi dia punya speed, dia akan berubah. So buatkan tiba-tiba waktu game anda, kenapa tiba-tiba
tak jadi pula kan. Tadi okey. Sebab anda charge bateri yang mungkin perbezaan bateri yang sebelum tu dengan selepas sangat berbeza. Sebab tu kita kata bateri kena rajin charge. Main 10 minit, check bateri. Kalau bateri drop, charge. Macam tu. Jangan dah main sampai drop, tiba-tiba anda charge. Lepas tu, tengok-tengok laju pula, tiba slow pula. So, anda akan dapat yang result yang ataupun yang tulisan yang tak berapa konsisten lah. Okay. So, jelas siapa ada tanya apa-apa, boleh je tanya apa-apa. Track ada jual. Okay, so sekarang ni kita tak open lagi untuk jual track sebab masalah sekarang ni adalah sekarang kedai printing lah. Sekarang dia buka, dia tak buka lama. So dia buka pun kadang hari Selasa sampai Khamis. So bila dah buka macam tu, kita pun nak order kena order Selasa. Itu pun kalau Khamis siap. Kalau Khamis tak siap, dia akan bawa pergi ke hari Selasa depan. So maknanya dia punya timing tu akan kacau jugalah. So kalau kita nak tunggu track, memang kita orang pun tak berani nak ambil. Cuma adalah yang mana kenalan yang dekat-dekat kita akan bagilah. Okay. So itu kot berkenaan dengan kongsian saya mengenai dengan robot line tracer ataupun line follow yang mana sesuai untuk anda ceburi. So dalam ni game ni ada untuk RBTX ni memang ada untuk line follow daripada peringkat junior sehingga open. So memang siapa peringkat umur pun sesuai untuk join. Saya pun kadang saya suruh cikgu. Cikgu join lah. Biar cikgu pun dah dapat sijil. So at least cikgu tu pun tahu macam mana perasaan budak-budak waktu kena join game. Tak ada orang tengok je kan. So cikgu tu pun dapat juga pengalaman kan. Budak join yang junior, cikgu join open. So cikgu fight lah dengan cikgu compete dengan geng-geng lain ke. Okay. So benda ni sebenarnya banyak best lah kalau kita join daripada awal lah. Okay. So dah lebih pada masa saya nak bagi tahu ni. So okay, so kita ada sesuatu untuk anda yang mana kita nak share kepada anda. Biasanya kita akan share barang lah ya. Okay, so untuk siapa yang live sekarang ni lah, kita akan share satu benda iaitu tuah mini robot. Okay, so tuah mini robot ni kita ada dua fungsi ataupun dua features yang kita ada ataupun iaitu kita panggil I/O extender board. Okay, so I/O extender board ni dekat atas robot tu dia ada button dan juga ada LCD display lah. Okay, dan juga ada buzzer. Okay, so siapa yang ada mungkin yang dah pernah ada robot yang mungkin robot tuah lama ke robot tuah mini lah, tuah mini, khas tuah mini. So siapa yang tak ada kita panggil extender board ni dan nak join untuk kategori junior, so anda boleh dapatkan benda ni lah supaya robot anda tu dikategorikan sebagai robot yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan lah. So benda ni pun anda boleh dapatkan daripada kami pun ada juga. Okay, so anda boleh dapatkan dengan harga asal lah 59. So kita ada harga promo iaitu 42. So anda boleh dapatkan lah ataupun anda boleh hubungi kami. Okay, juga kepada siapa yang ada tuah mini yang nak tambah gripper. So tuah mini sebelum ni dia macam line follow saja kan. Okay, so kalau ada tuah mini yang kategori sekolah menengah ataupun kategori advance, anda boleh tambah gripper ni je. So kira anda tambah extension gripper ni untuk robot anda supaya dia boleh grip ataupun boleh grip lah kotak yang cube tu untuk letak kat tempat lain. Okay, so maknanya benda tu just tambah je lah, plug and play je. Okay, so harga dia normal price adalah RM79 dan kalau anda boleh dapatkan sekarang lebih kurang dalam RM55 lah. Okay, so ni kira macam promotion jugalah, promotion untuk bulan mereka ni lah. Okay. Okay, seterusnya. Okay, so inilah promotion yang ni lah kira daripada 3 space Makabotik, di mana kalau siapa yang nak mungkin yang masih tak ada robot ataupun masih mencari-cari robot yang sesuai ataupun yang boleh anda belajar. Okay, kita ada tuah mini robot iaitu robot yang kita kata educational robotic kit. Yang mana robot ni memang sesuai untuk pembelajaran. Yang mana robot ni saja harga dia RM350. Harga dia lah. Okay, tapi kalau anda beli sekarang ni, kita buat promotion untuk 20 unit je, anda akan dapat free gripper ataupun anda dapat free extension. Maksudnya anda boleh pilih lah. Contoh anda beli satu set, anda nak kategori contoh untuk kategori junior kan. So kita akan bagikan I/O extender. Tapi kalau anda nak beli untuk kategori advance, anda kita akan bagikan gripper lah. Tapi kalau anda nak tambah, contoh nak ada dua lah kan, extension pun anda nak, gripper pun anda nak,
Anda kena tambah lah harga, saya tak tahu, mungkin tambah 42 macam tu lah kot. Okay. So itulah promosi yang kita nak tunjuk untuk siapa yang mungkin nak belajar. Sebab ini dia program dia memang sesuai untuk siapa yang beginner lah, beginner, dan benda ni kita program pun menggunakan blog. So blog tu memang sangat simple dan tak susah untuk anda faham lah. Siapa yang mungkin dah faham sedikit, saya rasa kalau buka blog tu memang tak ada masalah lah untuk anda nak kejar ataupun nak faham dia punya tu. So inilah promotion yang kita buka. Kita akan buat untuk 20 unit yang terawal saja. So lepas dari 20 unit dia akan pergi ke harga 350, tambahlah dengan barang ni secara asing. So kira anda akan kalau anda beli macam ni dia akan jimat sikit lah. Okay, itu saja daripada saya. Okay, ada yang tanya berkenaan dengan program Okay, so okay, ini pun ada bagi tahu. Okay, program yang kita gunakan iaitu Tinker Code. Anda boleh try lah Google ataupun tulis ke dekat anda punya website. Ataupun anda boleh search kat YouTube Tinker Code. Okay, dan anda akan nampak lah satu program ataupun anda search je Tuah Mini Robot. Dalam YouTube pun kita dah letak dia punya tutorial bagaimana kita nak hasilkan blok untuk gerakkan robot tu, macam mana dia nak grip barang, macam mana dia nak apa panggil, nak jumpa simpang ke semua kat dalam tu semua kita dah tunjuk. Okay, so kira siapa yang ada masalah apa-apa boleh bagi tahu. Okay, okay, ada yang tanya MechaBot Rush ada promosi tak? Okay. So untuk sekarang MechaBot Rush tak ada promosi. Sebab MechaBot Rush sekarang kita ada buat tapi kita hanya ada limited punya quantity lah. Stok kita tak banyak. So kita hanya bekalkan ataupun stokkan barang tu untuk yang mana ada je sebenarnya. Sebab nanti kalau bila dah habis kita akan bagi tahu okey barang tu habis. Macam tu je. Sebab kita tak sempat nak kejar. So sekarang ni kira kita orang untuk rush belum lagi lah. So tengoklah macam mana kalau tiba-tiba minggu depan terubah hati, kita orang bagi tahulah. Tapi masih buat sekarang saya rasa tak ada lah. Okay. Okay, so siapa yang berminat, kita dah sertakan link. Okay. Ahmad Azamuddin. Okay, Rush ada LCD tak? Okay, Rush ada. Rush ada juga LCD. Tapi untuk Rush sebenarnya dia tak berapa sesuai untuk junior. Okay, so Rush ni kira size dia kalau kita kira lebih kurang 15 kali 15. Okay, tapi kalau Tuah ni dia size dia 10 kali 10. Okay, so bila track dia kecil dan simpang dia sangat kita panggil apa ni? Halus-halus lah kita kata kan. Okay, so bila dia halus-halus tu yang robot yang size kecil lagi sesuai. Sebab bila kalau Rush ni dia boleh je sebenarnya. Tapi anda akan jumpa tempat-tempat yang agak kompleks untuk sensor tu nak detect. Kadang macam terlepas simpang, kadang terlepas ataupun kita nak detect simpang tapi dia detect benda lain. So sebab dia punya size ataupun ketebalan line tu yang membuatkan ada limitation. Tapi tengoklah nanti kalau tiba-tiba ada yang datang pula Rush Junior ke, yang tu mungkin yang sesuai untuk junior lah. Okay, so tapi sekarang tak ada lah. Okay. So kalau apa-apa ada tanya apa-apa boleh tanya. Kalau siapa yang mungkin ada persoalan selepas ni boleh je drop ataupun PM kami. So saya ucapkan sebuah terima kasih kepada semua yang menonton. Kita akan kembali lagi sebenarnya. Kita tak buat sekali sajalah, kita akan ada part 2. So nanti kita akan buat announcement kemudian. So part 2 kita berkenaan dengan apa? Mungkin berkenaan dengan robot untuk kategori junior ke ataupun kategori advance ke. So kita akan share lah sentiasa supaya kita nak try bagi sharing untuk siapa-siapa yang mungkin ada beli barang daripada kami semua ataupun siapa yang mungkin tengah mencari-cari supaya anda boleh tengok ataupun anda boleh lihat dululah bagaimana robot tu beraksi. Okay, so kalau tak ada apa-apa saya ucapkan terima kasih semua dan saya mohon maaf kalau ada tersalah info. So anda perlu rujuk jugalah. So anda perlu pergi dekat RBTS punya website dan anda download dia punya track dan anda kena baca jugalah. Okay, so saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan sekiranya tak ada apa-apa, saya minta undur diri. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum.